Itu belajarlah tu. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita nak mulakan kelas kita, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni macam yang cikgu bagi tahu, masing-masing kita akan buat latihan. Latihan apa? Latihan tu ada dah cikgu send dalam PDF. Okeylah, kalau siapa-siapa yang tak sempat nak print, boleh tengok dekat depan, kamu akan nampaklah latihan tu. Hafif boleh nampak dah ke latihan yang cikgu tunjuk ni? Boleh cikgu. Okey. Kai nampak dah ke Kai? Skrin yang cikgu share? Nampak cikgu. Nampak. Okey, jadi kita akan buat latihan mencari nilai pemala sebagai penutup untuk kelas algebra kita. Sebab tahun depan kita nak pakai benda ni. Kita nak pakai. Bukan saja-saja kita buat latihan. Okey, jadi ini dah yang terakhir. Kelas kita hari ni berkonsepkan latihan. Cikgu akan tunjuklah contoh dan cikgu nak kamu semua selesaikan. Okey, jadi cikgu akan terangkan satu benda. Yang pertama kena kenal dulu. Ni latihan apa yang kita buat ni? Kita kena kenal dulu. Ada orang cikgu bagi latihan, dia boleh buat tapi dia tak tahu latihan ni tentang apa. Okey. Jadi semua orang boleh tengok dekat depan. Cikgu tak ajar laju-laju pun, cikgu ajar perlahan, step by step. Yang pertama sekali, cikgu nak tengok dekat kamu semua, yang cikgu nak ajar hari ni adalah tentang algebra. Kenapa algebra? Bila kita tengok kepada algebra kita nampak huruf dekat kita punya ni. Okey, dalam algebra dia ada dua jenis. Yang pertama sekali, nama dia adalah ungkapan algebra. Kita namakan dia ungkapan algebra. Yang kedua, dalam algebra kita ada persamaan algebra. Jadi cikgu dah ada ajar dah sebelum ni. Ungkapan tu macam mana, persamaan tu macam mana. Cikgu nak tanya kamu, ini ungkapan ke persamaan? Kamu boleh bagi tahu cikgu, ini ungkapan ke persamaan algebra? Ungkapan tu. Okey, ada yang cakap ungkapan. Lagi. Ada tak lagi nak tanya cikgu? Dorani rasa dekat depan ni persamaan ke ungkapan? Tak tahulah tu. Afif rasa yang ni ungkapan ke persamaan? Saya rasa ungkapan kot cikgu. Okey, ungkapan. Okey, cikgu ajar semua orang Okey, yang pertama, kalau kamu tengok dia ungkapan ni bentuk dia macam ni. Kalau cikgu buat X/2 tambah 11 sahaja. Ini nama dia ungkapan. Ini nama dia ungkapan. Tapi kalau cikgu buat X/2 tambah 11 ada sama dengan, cikgu ada sambung sikit, ada sama dengan 19. Ini nama dia persamaan. Sebab apa? Sebab ada simbol sama dengan. Itu saja. Jadi apa beza persamaan dengan ungkapan? Persamaan dengan ungkapan, kalaulah soalan tu tak bagi dia sama dengan apa, jadi inilah jawapan akhir kamu. Tapi kalau persamaan dia ada sama dengan ni, maksudnya kamu boleh cari nilai X ni. Kita boleh nak dapatkan nilai X. Itu perbezaan dia. Nilai huruf. Jadi dekat sini, daripada penulisan jawapan dia, bila kita bercakap tentang persamaan, kita akan terus dapat X ni sama dengan berapa.
Kalau dekat ungkapan, kamu memang takkan boleh nak cari X ni sama dengan berapa. Macam mana kamu nak cari X sama dengan berapa? Sama dengan pun dia tak ada. Itulah perbezaan dia. Apa persamaan dia? Persamaan dia dekat sini, maksudnya apa similarity dia? Similarity lah. Apa yang nak buat dia sama. Okey, dalam persamaan ada ungkapan. Nampak ni? X per 2 tambah 11. Ni ungkapan. Tapi di dalam persamaan, X per 2 tambah 11, ini adalah ada ungkapan dalam ni. Dalam persamaan, ada ungkapan. Jadi kalau orang tanya, kenapa dia tak tambahkan X per 2 tambah 11? Cikgu nak tanya kamu, kenapa X per 2 tak boleh tambah 11? Siapa tahu? Kalau tambah tolak algebra. Ingat lagi tak? Kai, kenapa X per 2 tak boleh tambah dengan 11? Tahu? Syah. Kenapa X per 2 tak boleh tambah dengan 11? Lama, tak ada respon. Hanif, kenapa X per 2 tak boleh tambah dengan 11? Sebab 11 tu dia tak ada X juga. Satu ada X, satu tak ada X. Sebutan dia berbeza. Itulah maksud ungkapan. Sebab tu cikgu ajar dua-dua yang hari tu. Tengok balik nota cikgu ada hantar. Okey, jadi itulah dia apa yang kita nak belajar hari ni. Kita hari ni nak belajar tentang menyelesaikan persamaan algebra. Persamaan algebra ni ada banyak, tapi dekat sini kita fokus kepada persamaan linear. Persamaan linear. Kalau orang tanya belajar apa, saya tengah belajar persamaan linear. Okey, persamaan linear tu apa? Itu nanti cikgu akan ajar. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok dekat depan, ini adalah berapa soalan yang kita akan selesaikan hari ni. Muka surat pertama ada 12 soalan, muka surat 2 pun ada 12 soalan. Banyak ke? Tak banyak. Kita akan selesaikan. Okey, masing-masing dah ready ke belum? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah ready ke? Ready. Okey, jadi inilah soalan yang pertama. Cikgu akan tunjukkan sebagai contoh. Soalan ni akan dijadikan sebagai contoh untuk kamu nak buat soalan yang lain yang cikgu akan bagi lepas ni. Okey, jadi kita tengok kepada sesi contoh. Tadi sesi cikgu terangkan cikgu nak ajar apa. Sekarang ni sesi contoh. Macam mana nak buat. Okey, ini adalah sesi contoh. Okey, jadi sekarang soalan dia berbunyi apa? Soalan dia berbunyi cari nilai X. Cari nilai X. Kamu kena cari nilai X tu berapa? Jadi dekat sini X kita dekat sini. Ni X kita. Jadi X per 2, cikgu salin balik, tambah 11 sama dengan 19. Kita nak X. Tapi dekat bahagian X, dia ada dua nombor. Kita ada dua nombor. Satu nombor 2, satu nombor 11. Cikgu nak tanya kamu. Kita nak kena alih mana dulu? Kita nak kena alih mana dulu? Siapa tahu? 2 ke 11? 11. Ya, pandai. Kenapa kita kena alih 11? Sebab dia duduk seorang. Lepas tu dia tambah. Okey, bagus. Okey, kenapa kita kena alih 11? Bila dalam matematik ni kamu kena faham, setiap benda tu berlaku mesti ada reason dia. Sebab tu cikgu tanya tadi kenapa? Dia mesti ada reason, dia mesti ada sebab. Tu matematik. Bila orang cakap kenapa 1 tambah 1 jadi 2? Dia ada reason dia. Dia ada reason. Jadi orang yang pandai matematik, dia boleh jawab kenapa dia buat tindakan tu. Orang kalau cikgu tanya, kenapa kamu alih 11? Kenapa tak alih 2? Boleh je nak alih 2. Jadi kamu boleh terangkan, kenapa kena alih 11? Kamu terangkanlah sebab dia, sebab ni. Orang yang pandai matematik dia macam tu. Orang yang pandai matematik, tak kisahlah.
Dia sebenarnya kalau kamu pandai matematik, kamu pernah dengar tak? Orang yang pandai matematik, dia pandai semua subjek. Kenapa? Sebab bila orang yang matematik ni dia ajar kamu, tindakan yang kamu nak buat mesti ada hujah dia. Mesti ada sebab dia. Okey, lagi satu cikgu nak terang. Kalau dalam BM ataupun BI, dia ada lebih kurang, contohlah, benda bahasa-bahasa ni dia ada lebih kurang banyak jawapan. Contoh satu soalan ada banyak jawapan. Contoh saya sedang makan. Makan apa? Okey. Saya sedang makan, ke situ kita makan apa? Makan nasi boleh, makan roti boleh. Dia subjektif. Tapi dalam matematik, dia tak ada banyak jawapan. Dia ada satu je sebab dia. Okey, dia ada satu je jalan yang betul. Jadi, kenapa kita nak kena alihkan 11 berbanding 2 adalah sebab 11 dengan 19 adalah sebutan serupa. Tu yang kamu kena faham. Adalah sebutan serupa. Ni salin ni sebutan serupa. Apa maksud cikgu dia dalam keadaan sebutan serupa? Sebab 11 dengan 19 dia datang dalam keadaan dia sebelah dia tak ada huruf X. Kalau yang ni dia ada huruf X. Dia ada huruf X. Dekat dengan diri dia ada huruf X. Dia melekat dengan huruf X. Jadi itulah sebab dia. Jadi maksudnya 11 dengan 12 tu sebenarnya dia sebutan serupa. Dia kawan. Jadi kita kena bawa dia pindah ke sebelah. Itu cara dia. Jadi X per 2 sama dengan 11. Okey, 11 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Nak tahu sikit, cikgu nak tahu. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif. Jadi dekat sini dia akan dapat negatif 11. Habis. Okey, jadi kat situ kamu kena tahulah positif jadi negatif. Okey, lepas tu kita selesaikan 19 tolak dengan 11. Kita selesaikan tu dulu. Jangan kamu pindahkan 2 pula. 19 tolak dengan 11 kita dapat 8 X per 2. Okey, nampak? Kita dah kurangkan satu nombor. Jadi kita dah dapat 8. Okey, jadi cikgu akan terus buat. Cikgu akan terus buat. Okey, cikgu nak alihkan 2. 2 ni dalam keadaan apa? Bahagi ke darab? Sekarang ni, bila kamu tengok X per 2, di dalam keadaan bahagi ke darab? Bahagi. Jangan takut salah, tak apa. Kalau salah pun cikgu tak marah pun. X per 2 ni di dalam keadaan pecahan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan bahagi ke darab? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bahagi. Okey, pandai. Di dalam keadaan bahagi. Jadi bila kamu dah dapat tentukan dengan betul di dalam keadaan bahagi, maksudnya kamu tahu dia bila dipindahkan di dalam keadaan apa. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Darab. Betul. Jadi itulah dia. Bila kita dah dapat tentukan keadaan sebelum dia pindah, kita boleh dapat keadaan apa dia lepas dipindahkan. Jadi kalau orang tu tiba-tiba buat X per 2 ni dalam keadaan darab, dia pindahkan ke sebelah jadi bahagi, jadi itu yang buat salah. Itu kesilapan yang cikgu selalu nampak. Jadi dekat sini kita pindahkan 2, kita akan dapat 8 darab 2 kita dapat 16. Inilah jawapan dia. Ini habis sesi contoh cikgu tunjuk daripada soalan nombor 1. Jelas ke semua yang cikgu ajar dekat depan? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Kamu jangan malu-malulah dengan cikgu. Ni malu sangat ni nak bersuara ni. Kamu ni semua duduk jauh-jauh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan lagi soalan nombor 2. Cikgu akan terangkan lagi. Cikgu akan terangkan lagi. Biar kamu hadamkan betul-betul soalan-soalan yang cikgu nak tunjuk. Ni sesi contoh. Salin betul-betul nota. Semua ni salin. 2. Soalan nombor 2. Okey, sekarang soalan kita adalah cari nilai X. Kita nak dapatkan berapa nilai X tu. Jadi dekat sini kita ada 2 pilihan. Kita ada 7 dengan 6.
Kita nak alih mana satu? Jadi dekat situ kita akan kena fikirkan. Kita kena jawab betul. Sebab bila kamu alihkan yang salah, kamu akan dapat jawapan yang salah. Kamu akan dapat jawapan yang salah. Jadi janganlah buat kesilapan. Jadi kalau kita nak senang ingat, tengok apa yang cikgu tunjuk. Cari sebutan serupa. Mana sebutan serupa? Negatif 6 dengan 1. Kenapa dikira sebagai sebutan serupa? Sebab dua-dua tu tak ada huruf X sebelah dia. Jadi kita kena alihkan 6 yang kena pindah dulu. Bukan 2. Tu dia. Jadi 6 ni dalam keadaan negatif. Jadi negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif 6. Jelas ke semua perpindahan pertama yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey ke semua? Jelas ke? Boleh faham ke? Cikgu. Ya, nak tanya apa tu? Bawa X tu dari 7 cikgu. Apa? Bawa Oh, X 7. Sorry, 7. Cikgu terbuat 2. Sorry, Wafi. Okey, bagus. Okey, bagus. 1 tambah 6 kita selesaikan, kita dapat 7. X per 7 di dalam keadaan bahagi. Jadi bila dia dalam keadaan bahagi, bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi dekat sini X 7 darab dengan 7. Jadi 7 darab dengan 7. Kita tekan kalkulator, kita dapat 49. Ini jawapan soalan nombor 2. Jadi contoh-contoh yang cikgu tunjuk ni salin betul-betul. Salin betul-betul. Nanti nak pakai ni tahun depan ni. Tahun depan kamu dengan cikgu. Cikgu sebenarnya kan tahun depan kan. Cikgu nak bonding cikgu dengan pelajar lagi rapat. Cikgu nak kamu dengan cikgu ni jangan ada malu-malu. Kalau nak tanya, kamu boleh tanya terus. Cikgu adalah usaha cikgu untuk tahun depan. Mungkinlah kita sebagai pelajar dengan guru online kan, kamu rasa, alah online je pun. Cikgu tak nak kamu anggap macam tu. Cikgu nak create bonding tu. Kita nak lepak, kamu dah jauh dah. Tapi tak apalah. Cikgu cuba yang terbaik untuk tahun depan. Cikgu pastikan kita ada peningkatan dalam markah kita. Okey, jadi soalan nombor 1 jawab, nombor 3. Ini soalan nombor 3. Cuba selesaikan Cikgu. soalan nombor 3 dan ya. Nak salin. Ya, kenapa tu? Nak salin. Salin. Cikgu ada tunjuk kat sini je. 1, 2. Okey, 3 ni siapa yang dah siap salin boleh buat kat sini. Boleh buat, hantar kat cikgu. Cikgu. Ya. Dia cuma kedudukan berbeza je kan? Cara sama kan? Okey, cara dia sama. Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah jawapan. Alisara, Afiq. Bagus. Okey, ya betul. Itu jawapan dia. Datang. Ingat Rabu malam. Salah. Bagus. Pandai. Okey, 1 minit lagi.
Siapa yang ada masalah nak buat bagi tahu cikgu. Hanif dapat buat tak tu Hanif? Baik tu. Okey, 1 minit lagi. Tak apalah cikgu bagi masa. Okey. Cuba selesaikan. Waalaikumsalam. Ya. Okey, bagus, pandai. Okey, dah siap hantar kat cikgu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cukup pukul 6. Mungkin ada yang tengah salin lagi ke, tak apalah. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor 3 semua. Okey, jadi daripada soalan nombor 3, cikgu nak selesaikan dekat depan. Okey, jadi soalan nombor 3 ni cikgu nak nampakkan kat kamu, walaupun 5 ni dekat dengan persamaan, dia yang kena alih tu bukan 5. Kamu nampak kan? Ni kan ada yang cakap kat cikgu sebelum ni kan. Cikgu ada buat kelas tu banyak. Oh cikgu, yang kena alih ni yang dekat dengan sama dengan ke? Yang kena alih ni yang dekat dengan simbol sama dengan ke? Itulah yang dia bagi tahu. Jadi dekat sini cikgu tunjuk daripada soalan nombor 3. Oh 5 ni dekat dengan sama dengan. Jadi kita kena alih 5 dulu. Tak. Cikgu nak semua student cikgu faham elok-elok. Yang kita alih sekarang adalah 12. Yang kita alih sekarang adalah 12. Kenapa? Sebab 12 dengan 20 dikira sebagai sebutan serupa. Tak kisahlah dia dekat hujung sana pun. Kamu kena cari dia punya sebutan serupa. Jadi 12 ni positif. Positif pindah ke sebelah. Jadi bila kita pindah ke sebelah, kita akan dapat negatif 12. Itu dia. Perpindahan dia, siapa-siapa yang tak nampak, kalau kamu tak nampak simbol 12 ni apa, kan? Kalau nombor 11 ni kamu nampak. Kamu nampak dia punya positif. Kalau nombor 2 ni kan, nombor 6 ni kan, kamu nampak dia punya simbol. Tapi nombor 3 ni, nombor 12 ni kamu tak nampak apa simbol dekat belakang dia. Jadi dia sebenarnya adalah positif. Jadi kamu kena faham, apabila dia positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Sebab itulah cikgu jadikan dia negatif dekat sini. Itu hujah dia. Itu penjelasan daripada cikgu. Jadi cikgu selesaikan. 20 tolak dengan 12, kita dapat 8. Kemudian yang kamu kena tengok sekarang adalah cikgu nak alihkan 5. Bila cikgu nak alihkan 5, cikgu nampak dia dalam keadaan pecahan. Jadi jangan ingat dia dalam keadaan darab. Apa-apa yang dalam keadaan pecahan mesti dalam keadaan bahagi. Jadi bahagi pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Jadi X sama dengan 8 darab dengan 5. Jadi X sama dengan 4. Inilah jawapan soalan nombor 3. Dia yang salah tadi. Yang salah salin pembetulan. Yang salah salin pembetulan. Jelas ke semua penerangan daripada cikgu? Jelas cikgu. Last. Okey, baik. Okey, jadi daripada 2 contoh dan 1 latihan yang kita dah buat, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 4. Pokok cikgu terbalikkan sikit nombor 4 ni dah masing-masing jam ke? Tadi soalan nombor 1, 2, 3, X semua duduk belah kiri. Tiba-tiba nombor 4 ni X duduk belah kanan. Macam mana nak selesaikan? Okey, cuba buat. Rujuk je contoh 3-3 ni, cikgu dah tunjuk. Lepas tu hantar kat cikgu. Wow, laju Afif. Bagus. Okey. Pandai.
Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Okey, bagus An Alisara. Okey, pandai. Yang tengah buat hantar kat cikgu Okey, bagus, pandai. Okey, cikgu cek Okey, bagus, pandai. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Waalaikumsalam. Ya. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan mula buat soalan nombor 4. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat soalan nombor 4. Boleh Ha. cikgu. Okey, baik. Okey, soalan nombor 4 dekat sini. Daripada soalan nombor 4. Okey, yang pertama sekali. X ni dia duduk belah kanan pula. Apa maksud belah kanan? Okey, ni kan sama dengan. Apa-apa yang duduk sini, kita tengok angkat tangan kita. Oh, ni belah kiri. Okey, ini adalah belah kanan. Itu maksud cikgu kiri dengan kanan. Jadi nombor 4 ni, X ni duduk belah kanan. 3 sama dengan X per 4 tolak dengan 3. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Macam mana nak selesaikan ni? Jadi tak kisah. Dia sama je. Janganlah kamu jadi pening bila X tu duduk belah kanan. Apa yang cikgu nak terang dekat sini adalah dalam matematik, kamu akan nampak soalan tu dia akan terus berubah. Soalan akan terus berubah. Bentuk dia akan terus berubah. Bentuk dia akan terus berubah. Nombor dia boleh jadi nombor lain. Huruf dia je boleh jadi nombor lain. Kamu jangan hafal soalan cikgu tunjuk. Jangan hafal jalan kerja yang cikgu tunjuk. Yang kamu kena hafal, yang kamu kena ingat nota-nota, konsep tu. Sebab bila kamu pegang betul-betul konsep tu, tak kisah nombor dia berubah berapa pun, huruf dia pakai huruf apa pun, kamu tetap boleh selesaikan. Jadi konsep kita apa dekat sini? Konsep kita yang pertama adalah sebutan serupa. 3 dengan negatif 3, dia sebutan serupa. Jadi dekat sini, bila dia sebutan serupa, setiap kali dalam persamaan algebra, ada sebutan serupa, samakan dulu. Jadi 3 ni kita bawa dia pindah ke sebelah. Jangan sini pergi sini pula. Kenapa? Sebab kalau sini pergi sini, kita nak kosongkan bahagian X ni. Kita nak X. Jadi yang kita kena alih adalah sama ada 4 ke negatif 3 dulu. Tu yang soalannya. Jadi kita alih negatif 3 dulu Jadi 3 ni kan negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi dekat sini kita dapat 3 tambah 3 sama dengan X per 4. 3 tambah 3 dapat 6. X per 4. Dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 6 darab dengan 4 sama dengan X. 6 darab 4, 24 sama dengan X. Itulah jawapan dia. Okey, ada yang cakap kat cikgu. Cikgu, saya tak biasalah
huruf dekat belah kanan. Tengok ni tengok tahu. Okey, X sama dengan 16. Tengok huruf dulu, kita sebut huruf dulu. Okey, X sama dengan 49. Okey, kita sebut huruf dulu. Okey, X sama dengan 40. Okey, kita sebut huruf dulu. Tapi sampai sini 24 sama dengan X. Saya tak biasalah cikgu. Saya tak boleh lah cikgu kalau benda-benda yang benda berbeza ni cikgu. Okey, jadi dekat sini apa yang pentingnya? Bila X sama dengan 24 sama dengan X. Kalau kita terbalikkan pun maksud dia tetap sama. X tu adalah sama dengan 24. Jadi itulah jawapan dia. Kamu nak tinggal sampai sini pun betul. Kamu nak buat dia terbalik X tu sama dengan 24 pun betul. Jelas ke semua? Soalan nombor 4 boleh faham cikgu tunjuk? Jelas cikgu. Nak dengar sikit yang lain tu. Afif jelas kot. Yang lain jelas ke semua? 4 soalan ni Jelas. boleh faham? Okey, bagus. Okey. Jadi daripada 4 soalan ni, cikgu nak suruh kamu selesaikan soalan 5, 6, 7 dan 8. Cikgu nak kamu selesaikan terus 4 soalan ni. Cikgu tak nak buat satu-satu. Cikgu nak kamu terus buat 4 tu. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Boleh ke? Okey. Okey, buat soalan 5 sampai 8. Ada masalah pun cikgu ada je dekat sini. Okey. Hantar kat cikgu masing-masing. Dah siap hantar kat cikgu?
Hanif, boleh buat ke tak tu Hanif? Boleh cikgu, boleh. Okey. Okey, bagus. Ada seorang yang dah hantar. Okey, bagus. Siapa yang dah dapat buat empat-empat ni maksudnya dia boleh betul-betul faham. Ha. Okey, maaf kamera kabur sikit. Tak apa, tak apa. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, baguslah yang dah boleh hantar kat cikgu. Afif dah hantar, okey. Zaki dah hantar, Alisara dah hantar, Kai dah hantar. Okey, mana yang lain ni? Nak perlu masa lagi ke? Wan Naim dah hantar ke Wan Naim? Ke tengah buat lagi? Okey. Okey, jadi masing-masing respon. Oh, Erina. Ada Erina. Okey, jadi dekat soalan 5 sampai 8 ni, 5 sampai 8 ni, cikgu akan tunjukkan jawapan-jawapan dia. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak dengar suara sikit. Masing-masing tengah dengar ke? Hello, tengah dengar ke masing-masing? Tengah cikgu. Tengah dengar, cikgu. Okey, baik.
Okey, kita akan, cikgu takut kamu ngantuk petang-petang ni. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan 5, 6, 7 dan 8. Okey, jadi jom kita buat sama-sama. Okey, jadi yang dah hantar yang belum hantar boleh je terus buat. Yang dah hantar salin pembetulan. Kalau ada salah salin pembetulan. Kalau betul buat tik. Buat tik. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan 5, 6, 7 dan 8. Okey, dah ready belum? Nak dengar suara sikit. Dah ready ke? Ready ke? Dah. Okey, jadi kita pergi dahulu kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5, 7 sama dengan X per 2 tolak 4. Jadi yang kita kena alih mana dulu? Kita kena alih 4. Jadi 4 kita nak alih, 4 ni dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan negatif. Jadi kita kena pakai negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif. Maksudnya 7 positif 4 sama dengan X per 2. Selesaikan dulu 7 tambah 4 tu. Kita akan dapat 7 tambah 4 kita dapat 11 sama dengan X per 2. Okey, X per 2 dia dalam keadaan pecahan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi 11 darab dengan 2 sama dengan X. Jadi dekat sini kita dapat 22 sama dengan X. Inilah dia soalan nombor 5. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kepada soalan nombor 5? Boleh faham? Okey ke semua? Soalan nombor 5? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, soalan nombor 6. Negatif 2 sama dengan X per 8 tolak 5. Okey, jadi dekat sini yang kita kena alih dulu adalah 5. Dan dia dalam keadaan tolak. Jadi bila dia dalam keadaan tolak, negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi dekat sini kita dapat negatif 2 tambah 5 sama dengan X per 8. Negatif 2 tambah dengan 5, kalau kita rasa kita lemah, pakai kalkulator. Kalau kita rasa kita dah boleh congak, kita terus congak. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang orang pening. Negatif 2 tambah 5 ni macam mana sebenarnya? Negatif 2 tambah 5 ni sebenarnya 5 tolak 2. Jadi dekat sini kita dapat 3 sama dengan X per 8. Jadi X per 8, 8 tu bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 3 darab dengan 8 sama dengan X. Jadi dekat sini kita dapat 24 sama dengan X. Inilah jawapan kita soalan nombor 6. Ada soalan ke nak tanya cikgu dekat soalan nombor 6? Jelas ke semua soalan nombor 6? Jelas tu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7. Negatif 1 sama dengan 6 tambah X per 2. Jadi yang kita kena alih sekarang adalah 6. Sebab apa? Sebab sebutan dia sebutan yang serupa. 6 pindahlah ke sebelah. Jadi ni positif. Tak nampak simbol. Simbol dia sebenarnya kalau kamu tak nampak dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita dapat negatif 6. Negatif 1. Negatif 6 sama dengan X per 2. Negatif 1, negatif 6, kita dapat negatif 7 X per 2. 2 ni bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi negatif 7 darab dengan 2, kita dapat jawapan dia negatif 14. Ini jawapan soalan nombor 7. Okey. Jadi sampai sini cikgu dah ada buat soalan 5, 6 dengan 7. Cikgu nak tanya masing-masing. Boleh faham ke tu yang cikgu ajar tu? Ada soalan ke nak tanya tu? Faham ke? Tak ego. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita punya konsep tu kalau boleh kita dah kukuh dah. Soalan nombor 5 sampai nombor 7. Jadi cikgu pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir yang cikgu suruh kamu buat adalah soalan nombor 8. Jadi dekat soalan nombor 8 masing-masing boleh tengok cikgu akan nak highlight satu benda.
Nombor 8, 14, ada yang salah tau kat nombor 8. 14 tolak X per 3 sama dengan 10. Jadi dekat sini yang kita kena alih 14. Kita kena alih 14. 14 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, jadi tu benda yang sama je daripada tadi 5, 6, 7. Jadi dekat sini kita dapat X per 3 sama dengan 10, 14 dia jadi negatif 14. Cumanya selepas dialihkan, janganlah kamu buang negatif ni. Ada yang buang negatif ni. Sebab apa? Sebab negatif ni milik X per 3. Jadi 14 ni adalah positif 14. Jadi janganlah pergi buang negatif ni. Siapa yang buang salah. Salin pembetulan. Okey, jadi 10 tolak 14 kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 4 sama dengan X per 3. Negatif X per 3. Okey, jadi situasi kita sekarang, perbezaan kita sekarang, soalan 5, 6, 7, dia tak ada negatif pun dekat sebelah X. Dia tak ada negatif. Sini positif. Sini positif. Sini positif. Tapi sekarang soalan nombor 8, dia ada negatif dah dekat sini. Jadi macam mana nak buat? Okey, cara dia adalah negatif ni kamu terus pergi dengan 3. Maksudnya dia milik negatif 3. Jadi cara dia adalah okey, benda yang sama je. Benda yang sama je. Negatif 3 pindah ke sebelah. Cumanya kamu kena fahamlah. Negatif pindah ke sebelah, jadi kita kena ambil negatif jadi positif ke bahagi jadi darab? Cikgu nak tanya kat kamu. Negatif jadi positif ke bahagi jadi darab? Bahagi jadi darab. Pandai. Jadi dekat sini kita dapat bahagi jadi darab. Cumanya dia tetap darab negatif 3. Nampak sini negatif 3. Jadi kamu kena pindahkan dia dalam keadaan negatif juga. Sebab apa? Sebab yang sekarang ni kamu tengah pakai bahagi jadi darab. Kamu tak pakai negatif jadi positif. Jadi kamu kena ingat, kalau nak pindahkan, kamu hanya pindahkan pakai satu rule je. Kamu tak boleh gabungkan bahagi jadi darab, negatif jadi positif. Tak boleh. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Cikgu tak pernah ajar macam tu. Jadi kita boleh pilih sekali je, satu keadaan je. Jadi keadaan sekarang ni adalah darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi silap. Terbalik. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Inilah keadaan dia. Jadi dekat sini kita selesaikan negatif 4 darab negatif 3, kita dapat positif. 4 darab 3 kita dapat 12. Okey, salin pembetulan nombor 8. Ada ramai yang silap pada soalan nombor 8. Okey. Jelas ke semua soalan nombor 8 cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi daripada soalan nombor 8, daripada soalan nombor 8 tadi, siapa yang salah salin pembetulan. Okey, daripada soalan nombor 8, rujuk soalan nombor 8, cuba buat soalan nombor 9. Cuba selesaikan soalan nombor 9.
Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Cikgu, saya dah siap jawab. Bagus. Alisara semua. Kaizuren. Bagus. Cikgu nak nampakkan konsep tu hari ni. Okey, 1 minit lagi semua. Cuba selesaikan. Okey, bagus. Habis dah. Cikgu dah nampak Zaki dah boleh buat, Hanif dah boleh buat, Wan Naim boleh buat, Alisara boleh buat, Kaizuren boleh buat. Okey, jadi ingatlah apa yang cikgu ajar tu. Nanti kalau kamu pakai benda ni. Kamu akan pakai benda ni. Jadi cikgu just tak nak minta banyak. Cikgu nak kamu ingat je benda ni, apa yang cikgu ajar ni. Boleh ke semua ingat apa yang cikgu ajar ni? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okey, soalan nombor 9 yang terakhir sekali adalah soalan nombor 9. Ni bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama bentuk ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 9. Cikgu akan selesaikan soalan nombor 9. Jadi soalan nombor 9 dekat sini cikgu terang kita cari sebutan serupa. 5 tolak. Ni cikgu salin balik tau. X per 9 sama dengan negatif 1. Cari sebutan serupa. 5 dengan negatif 1 ni sebutan serupa. 5 ni kena pindah ke sana. Jadi 5 ni, janganlah kamu ingat 5 ni negatif 5. Ingat simbol bagi setiap nombor berada di belakang. Jadi 5 ni datang dalam keadaan positif 5. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini negatif X per 9 sama dengan negatif 1. Positif 5 pindah ke sebelah dia jadi negatif 5. Negatif X per 9 sama dengan negatif 6. Habis kat situ. Okey, seterusnya yang cikgu nak highlight sebelum kita habiskan bentuk yang pertama, kita kena tengok sekarang ni 9 ni datang dalam keadaan negatif 9. Ya, bila kita nak pindahkan dia dalam keadaan bahagi jadi darab. Tapi janganlah kamu pindahkan daripada ada negatif sampai hilang negatif dia. Jadi dekat sini bila kita pindahkan negatif 6 darab dengan negatif 9. Dia tetap ada negatif dia. Dekat sini dia ada negatif dia. Dekat sini pun dia ada negatif dia. Jadi kita tekan kalkulator negatif 6 darab negatif 9. Kita dapat X sama dengan 54. Ini jawapan nombor 9. Bagus, ramai dah betul kat situ. Okey, jadi kita nak masuk dah kepada bentuk yang kedua, iaitu bentuk dia soalan nombor 10. Jadi cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan nombor 10. Cikgu tunjuk satu je soalan, lepas tu cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 11 dan soalan 12. Jadi tengok betul-betul dia ada perbezaan. Okey, cikgu salin balik Okey, soalan kita adalah X tambah 5 per dengan 3 sama dengan 12. Perbezaan antara soalan nombor 9 dengan soalan nombor 10, dekat soalan nombor 9, pecahan dia sampai sini je. Tapi dekat soalan nombor 10, pecahan dia daripada X tu sampai ke 5. Tak faham? Cikgu tunjuk lagi. Okey, kalau soalan nombor 9, dia ada satu je sebutan dekat atas dia. Tapi soalan dekat nombor 10, dia ada dua sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua. Tu perbezaan dia. Jadi kalau pecahan tu, dia ada lebih daripada satu sebutan belah atas, kamu jangan ambil 5. Jangan pergi alihkan 5. Kalau dekat sini kita alihkan 5 yang ni. Sebab dia tak dalam keadaan pecahan.
Tapi sekarang dekat soalan nombor 10, bila dia dalam keadaan dua-dua ni dalam keadaan pecahan, benda pertama kamu kena ingat adalah kamu kena hilangkan pecahan. Kamu kena buang dia punya pecahan. Jadi nak buang pecahan tu macam mana? Kita alihkan 3 dulu. 3 ni bahagi, di dalam keadaan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi bila kita dah pindahkan 3 tu ke sebelah, 12 darab 3. Apa yang terjadi dekat sini? Hilang dia punya pecahan. Jadi X tambah 5 sahaja. Itu dia. Itu dia punya perbezaan dekat soalan nombor 10 dengan soalan nombor 9. 12 darab dengan 3, kita tekan kalkulator, kita dapat 36. X tambah 5. Baru kamu cari sebutan serupa. Dia terbalik. Tadi nombor 9 kita cari sebutan serupa dulu, baru kita hilangkan dia punya pecahan. Nampak? Tapi dekat soalan nombor 10, dekat sini kita buat terbalik. Kita hilangkan dia punya pecahan, baru kita cari sebutan serupa. Itu cara dia. Jadi perbezaan dia cikgu dah nampak lah. Kalau ada satu je nombor dekat atas pecahan, kamu buat macam nombor 9. Tapi kalau ada lebih daripada satu nombor dekat belah atas, kamu buat macam nombor 10. Jadi dekat sini, kita pindahkan 5. 5 tu positif, dia akan jadi negatif. Jadi X 36 tolak dengan 5, kita dapat 31. Tu jawapan dia. Jelas ke semua soalan nombor 10 cikgu terang ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Bagus. Erina jelas ke Erina? Afif jelas ke Afif? Jelas. Okey. Jadi daripada contoh yang cikgu tunjuk dekat soalan nombor 10, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 11 dengan 12. Okey. Jadi dekat sini cikgu bagi masa 4 minit. Cikgu bagi masa 4 minit untuk kamu selesaikan soalan nombor 11 dengan soalan nombor 12. Jadi salin contoh cikgu buat. Ini soalan contoh. Salin contoh, lepas dah salin contoh, pergi ke soalan 11, lepas tu pergi ke soalan 12. Salah tak apa, cikgu tak marah. Ya cikgu marah tak buat. Kalau kamu tak buat sekarang, cubalah kamu tanya diri kamu bila lagi. Sampai bila nak jadi macam tu? Sampai bila kita tak nak cuba untuk pandai matematik? Sampai bila kita nak tengok kawan-kawan kita markah terus tinggi tapi kita ke bawah. Matematik adalah satu subjek yang berantai. Kamu tak faham bab 1, kamu pening akan pergi. Bila pergi kepada bab 2, kamu jadi pening. Bila pergi kepada bab 3, kamu jadi lagi pening. Itu adalah matematik. Jadi dekat sini inilah bantuan yang cikgu bagi kamu supaya kamu kurang pening tu. Okey, jadi boleh cuba buat nombor 11 dengan 12. Cikgu bagi masa 4 minit daripada sekarang. Kai, boleh ke Kai buat soalan nombor 11 dengan 12? InsyaAllah boleh, Bu. InsyaAllah.
Okey, bagus. 2 minit lagi. Hantar kat cikgu. Okey, bagus, pandai. Maaf cikgu, kamera kabur sikit, tak apa. Cikgu cek seorang-seorang punya je okey. Bagus. Okey. Okey, bagus. Akhirnya. Bagus. Okey, Kai. Alisara. Cikgu bukan tak nak check lagi tau. Cikgu tak berani nak check lagi sebab cikgu tak tahu jawapan dia. Tapi cikgu tahu jalan kerja dia lah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Yang tak buat tu tengah buat apa tu? Yang tak buat tu tengah buat apa tu? Jadi nanti mula daripada sesi depan, cikgu nak tegas sikit. Cikgu nak tegas sikit. Cikgu nak betul-betul masing-masing buka kamera. Cikgu nak masing-masing ada bonding antara satu sama lain. Ada juga bonding dengan cikgu. Tak payah nak malu-malu, tak payah nak takut-takut. Okey. Jadi bila kita tak buat soalan ni, bagus dah ada hantar. Okey, jadi bila tak buat soalan ni, cikgu nak tanya kamu, bila lagi nak cuba buat? Adakah nanti depan kertas baru nak cuba buat? Jadi cikgu faham je bila kita study online ni banyak cabaran je. Tapi kita cuba yang termampu kita boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada nombor 11. X tolak 4/11 sama dengan 9. Okey. Jadi sekarang kamu kena hilangkan pecahan. Sebab apa? Sebab bila dekat sini pecahan ni, dekat atas dia ada lebih daripada satu sebutan. Ini sebutan yang pertama, ini sebutan yang kedua. Nampak kat situ. Jadi dekat sini, 11 ni kita kena pindah. 11 ni bahagi, kena pindah ke sebelah. Jadi dekat sini, dia akan jadi 9 darab 11. Jadi 9 darab dengan 11 kita dapat 99. Negatif 4. Negatif 4 ni sebutan serupa dengan 99. Jadi kita bawa pindah ke sebelah. Negatif 4 ni di dalam keadaan negatif kan? Jadi bila kita pindah dia jadi positif. Jadi X sama dengan 99 tambah 4. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 103. Ini jawapan nombor 11. Jelas ke semua soalan nombor 11? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi konsep yang sama kita pakai. Siapa yang salah salin pembetulan. Konsep yang sama kita pakai di soalan nombor 12. Apa dia punya konsep? Konsep dia dekat sini kita kena hilangkan pecahan. Kita kena hilangkan dia punya pecahan. Jadi 8 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi kita akan dapat X tambah 3 sama dengan negatif 2 darab 8. X tambah 3, negatif 2 darab dengan 8, kita dapat negatif 16. Okey. Akhir sekali, kamu tengok 3 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 3. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia negatif 19.
Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk soalan nombor 11 dan 12? Boleh. Okey ke? 11 dengan 12 boleh faham? Boleh go. Okey, habis dah. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey. Okey, jadi nombor 11 dengan 12 ni habis dah. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dekat sini adalah yang belah bawah. Jadi perbezaan antara soalan yang sekarang kita nak cuba buat ni dengan yang bawah, apa perbezaan dia muka surat 1 dengan muka surat 2? Muka surat 1 semua ada pecahan. Tapi dekat sini muka surat 2 tak ada pecahan, tapi semua ada kurungan. Jadi macam mana nak selesaikan? Konsep dia sama saja. Kita akan cuba buat soalan di muka surat 2. Jadi salinlah apa yang cikgu nak cuba sampaikan. Cikgu akan tunjuk 2 contoh. Okey. Jadi sekarang cikgu dah masuk kepada peringkat yang seterusnya. Peringkat yang seterusnya. Kelas kita dah nak habis dah. Kelas kita ada lebih kurang 40 minit je. Jadi cikgu akan minggu depan tak ada kelas tau. Minggu depan tak ada kelas. Dengar ke? Wafi dengar? Minggu depan tak ada kelas tau. Dengar ke? Minggu depan tak ada kelas sebab kita dah cukup 4 kelas dalam masa 1 bulan. Jadi minggu depan tak ada kelas. Jadi sebab tu cikgu bagi ini. Okey, jadi minggu depan tu rehat. Minggu depan rehat. Minggu depan lagi satu kita masuk kepada kita punya bab. Jadi dekat sini 3 dalam kurungan X tambah 2 sama dengan 15. Jadi sekarang dekat sini perbezaan page 1 dengan page 2 dia ada kurungan. Dia ada kurungan. Jadi bila dia ada kurungan dekat sini, kurungan tu apa? Kurungan tu adalah darab. Maksudnya apa? Kamu kena buka dulu kurungan. Jadi nak buka tu macam mana? Kai ada soalan ke nak tanya kat tangan tu? Ya. Kami saya tu macam tu. Apa? Kami saya tu macam tu. Apa? Kamis ada tu macam tu. Kamis tak ada. Kamis tak ada. Tak ada dah. Ni last kelas dah. Untuk bulan ni last kelas dah. Kamis cikgu tak buka. Okey. Jadi sebab itulah cikgu, kalau kamu tengok kita punya tajuk ni kan. Sekejap cikgu tengok. Okey, tengok kita punya tajuk dekat depan. Tengok dekat kamu punya Microsoft Teams. Nama kita punya kelas hari ni rumusan algebra. Cikgu nak habiskan dah. Cikgu nak habiskan dah. Kamu janganlah ingat rumusan tu maksudnya sesuai dengan silibus kamu. Kalau kamu pergi peringkat lagi tinggi, kamu akan nampak dia lagi banyak. Jadi kamu nak pergi kepada form 3, cikgu dalam fikiran cikgu, okey, cukup dah. Cukup dah. Dengan apa yang cikgu ajar ni, cukup dah untuk kamu skor masa form 3 nanti. Itulah cara dia. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan kalau ada kurungan. Kurungan maksudnya darab. 3 darab dengan X. Jadi, apa yang cikgu ajar sebelum ni? Kalau huruf dengan nombor, kita gabungkan sahaja 3X. Tapi kalau nombor darab dengan nombor, kita darab macam biasa. 3 darab 2, kita dapat 6. Jangan lupa 6 ni dalam keadaan positif. Sama dengan 15. Itu cara dia. Okey, jadi dekat sini 6 positif pindah ke sebelah. Jadi bila kita pindah ke sebelah, ini 6 ni positif, dia jadi negatif 6. Jadi kita selesaikan satu-satu. 15 tolak dengan 6, kita dapat 9. 3X. 3 ni dia duduk sebelah-sebelah. Cikgu nak tanya kamu. Sekarang bila dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan bahagi ke darab? Nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan bahagi ke darab? Darab. Ya, pandai. Dia dalam keadaan darab. Jadi bila dia dalam keadaan darab,
pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita dapat X sama dengan 9/3. Kita selesaikan 9 bahagi 3, kita dapat 3. Ini jawapan dia. Dan kamu boleh tengok bentuk dia lain. Setiap kali bentuk dia lain, cikgu nak kamu nampaklah apa perbezaan-perbezaan yang ada. Okey. Jadi kita akan buat soalan yang seterusnya. Cikgu tunjuk 2 contoh. Cikgu tunjuk 2 contoh. Cikgu tak cukup 1 contoh. Jadi masing-masing boleh tengok kepada contoh yang kedua cikgu nak tunjuk. Okey. Contoh yang kedua cikgu nak tunjuk dekat sini adalah konsep dia sama sahaja macam contoh yang pertama. Jadi 2 dalam kurungan X tambah 5 sama dengan 24. 2 ni apa? 2 ni darab X. Jadi gabungkan je kita akan dapat 2X. Kemudian 2 dengan 5. Apa maksud 2 dengan 5? Maksudnya 2 darab 5 kita dapat 10 sama dengan 24. Jadi bila kita dah ada kurungan, kita hilangkan kurungan. Cara nak hilangkan kurungan macam mana? Darabkan dengan apa yang ada di belakang kurungan. Sekarang yang ada di belakang kurungan ni nombor. Jadi kena pakai nombor ni untuk darab dengan apa yang ada dalam kurungan tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Kelas tu. Okey. Jadi 10 ni positif pindahlah ke sebelah. Jadi dia akan menjadi negatif 10. Jadi kita selesaikan satu-satu. 24 tolak 10 kita dapat 14. 2 pula pindah, darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi 14 bahagi 2 kita dapat jawapan dia 7. Inilah jawapan soalan yang seterusnya. Okey, jelas ke semua? Soalan 2 contoh cikgu tunjuk ni boleh faham? Boleh. Okey. Lama tak dengar suara Syah. Okey, jadi cikgu sebenarnya kalau kamu engage, maksudnya melibatkan diri dalam kelas, cikgu kenal je tahu masing-masing. Jadi kamu jangan rasa macam cikgu tak kenal aku lah apalah, jangan cakap macam tu tahu. Okey, jadi kita akan cuba buat soalan nombor okey. Cuba buat soalan nombor 7 dengan 8. Sorry. Cikgu tak nak langkah lah. Okey, cuba buat soalan nombor 3 dengan 4. Okey, cuba buat soalan nombor 3 dengan 4. Ini soalan nombor 3 dan ini soalan nombor 4. Okey, cikgu bagi masa setiap 2 minit 2 soalan. Setiap 1 minit 1 soalan 2 minit. Bagus. Ada soalan tanya je Wow, lajunya Hafiz. Bagusnya. Okey, bagus Kai. Salin tahu semua yang cikgu ajar ni. Cikgu tengok tengah tengok ni. Okey, bagus.
Okey, bagus Alisara. Okey, nampak dah jelas? Nombor je depan dia tu, nombor je depan kurungan tu, jangan nak pergi sentuh huruf dia. Jangan sentuh jadi X kuasa 2, jangan sentuh jadi ada huruf lain. Nombor je depan dia. Jadi darab dengan nombor je. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Zaki, boleh buat tak tu Zaki? Boleh, boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan soalan 3 dengan 4. Cikgu nampak ada yang masih ada silap lagi pada soalan 3 dengan 4 ni. Satu lagi tu susah sikit cikgu. Oh, tak apa, tak apa. Susah. Okey, cikgu akan selesaikan. Dia sama je, dia sama je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 3 dengan 4, cikgu akan tunjuk kat depan. Okey, jadi soalan 3 dengan 4 dekat sini kamu akan jumpa soalan ni. Kamu akan jumpa kalau bukan sekarang dalam UASA nanti. Okey, ni soalan 3, cikgu salin 6 dalam kurungan X tolak 9 sama dengan 12. Soalan nombor 3, cikgu tunjuk supaya kamu pegang balik konsep contoh 2 ni. 2 contoh ni. Jadi 6 darab dengan X kita dapat 6X. 6 darab dengan negatif 9 kita akan dapat negatif 54 sama dengan 12. Jadi dekat sini cari sebutan serupa kat sini 54 dengan 12. 54 tu kena jumpa 12. Jadi 54 ni negatif. Bila dia dalam keadaan negatif, apa yang kita selesaikan? Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 54. Jadi 12 tambah dengan 54 kita dapat 66. 6 ni bila dia duduk sebelah huruf X maksudnya dia dalam keadaan darab. Bila dia dalam keadaan darab kita pindahkan dia jadi bahagi. Jadi bahagi macam cikgu tunjuk. Bahagi kita tak pindahkan macam ni. Bahagi jangan buat macam ni. Bahagi jangan buat macam ni. Kamu dah tingkatan, jadi bila dah tingkatan, biasakan diri kita untuk buat dalam keadaan pecahan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, maksud dia sama, bentuk je berbeza. 66 bahagi dengan 6, kita dapat 11. Jadi soalan nombor 3, jawapan dia X sama dengan 11. Ni soalan nombor 3. Jelas ke semua soalan nombor 3? Boleh faham ke semua? Jelas cikgu. Okey. Okey, soalan nombor 4. Ada yang pening dekat soalan nombor 4. 2 dalam kurungan 3X tambah 5 sama dengan negatif 44. Jadi dia tak ada apa-apa pun. 2 darab dengan 3X. Yang kamu kena fikir sekarang 2 darab 3X. Jadi yang kita kena selesaikan adalah 2 darab 3. 2 darab 3 dapat 6X. Tu je. Jadi janganlah macam cikgu bagi tahu. Dia tak ada tambah jadi X kuasa 2. Tak ada tiba-tiba jadi ada huruf Y. Tak ada.
Jadi dekat situ kita teruskan pula 2 darab dengan 5, kita dapat 10. Jadi kita dapat 10 sama dengan negatif 44. Positif 10 dengan negatif 44 adalah sebutan yang serupa. Jadi kita bawa dia jumpa. Jadi positif 10 dekat sini kita pindahkan ke sebelah. Positif bila kita pindahkan dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita pergi negatif 44 negatif 10 kita dapat negatif 54. Itu makan dia. Jadi 6x ni darab. Kenapa? Sebab dia duduk sebelah huruf. Jadi kita pindahkan dia ke sebelah. Bila kita pindahkan dia ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadi x sama dengan 9. Itu dia jawapan nombor 4. Jelas ke semua soalan nombor 4? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan nombor 4, kita test lagi satu soalan. Kita test lagi satu soalan je. Satu soalan je. Okey, daripada soalan nombor 4, cikgu nak kamu tengok contoh nombor 4 dan cuba buat soalan nombor 6. Lepas ni, cikgu akan nak pergi kepada soalan nombor 9, 10, 11, 12. Tapi cikgu nak kamu kena pastikan dah boleh buat soalan nombor 4 ni. Okey, jadi siapa yang salah salin correction tu dia correction. Okey, siapa yang dah betul dua-dua tu teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 6. Okey, cuba buat soalan nombor 6. Kita selesaikan Okey, cikgu bagi 2 minit dari sekarang. Tepat pukul 7:06. 7 minit cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia bagus. Siapa yang tak dapat tu salin correction Cikgu, Ya. yang soalan nombor 4 tu kan yang bawah sekali tu, negatif 54 bahagi 6, jawapan dia 9. Ada negatif ke tak dekat nombor 9 tu? Okey, terima kasih. Cikgu tercuai. Jadi dekat sini dia ada negatif. Sorry. Terima kasih Syah. Negatif 54 bahagi 6 ada negatif. Sorry. Cikgu tersilap. Terima kasih Syah. Tak jawab pun sama-sama. Terima kasih Syah. Sama cikgu. Okey. Sorry semua. Dia ada negatif. Kat situ. Okey, dah ada yang dah hantar kat cikgu. Bagus. Boleh je kan buat kan? Tak susah pun.
Okey, bagus. Boleh buat dah. Cikgu dah nampak dah boleh buat je tu semua. Bagus. Cikgu suka. Okey, jadi dekat sini tepat dah pukul 7 minit. Cikgu dah bagi masa, cikgu dah chat. Cikgu sebenarnya bila cikgu tengok WhatsApp kan, yang kamu hantar-hantar dekat cikgu tu, perkara pertama cikgu cari adalah kesalahan. Sebab apa? Sebab bila kita buat salah, kita buat salah, kita tak nampak. Tapi macam cikgu kan, cikgu tak nampak tadi cikgu buat salah jadi negatif 9. Jadi dekat situ kadang-kadang daripada kesalahan tu, cikgu akan terangkan dekat kamu semua. Bukan dekat kamu je kan cikgu terang kalau ada kesalahan. Dekat semua orang yang ada dalam ni. Biar semua orang boleh nampak. Oh, macam ni salah kan? Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 6. Negatif 3 darab dengan 2x. Jadi tak ada masalah. Kita ambil sahaja negatif 3 tu darab dengan 2. Sebab nombor darab dengan nombor. Jadi negatif 3 darab dengan 2, kita dapat negatif 6. Jangan lupa dia ada x. Negatif 6x. Negatif 3 darab dengan 1. Kamu tekan kalkulator lah. Kamu akan dapat negatif 3 sama dengan 21. Habis. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cari sebutan serupa dekat sini. 3 dengan 21, dua-dua ni dalam keadaan sebutan yang serupa. Jadi kita pindahkan dia ke sebelah. Bila kita pindahkan dia ke sebelah, negatif ni dia akan jadi positif 3. Jadi dekat sini negatif 6x 21 tambah 3, kita dapat 24. Negatif 6 bila dia duduk sebelah x. Dekat sini highlight dia. Kalau negatif 6, cikgu bila pindah, ada lagi negatif ke ataupun cikgu dah jadikan dia positif? Cikgu nak tanya kamu. Negatif 6 pindah jadi positif 6 ke ataupun dia still lagi negatif 6? Cikgu nak tanya. Siapa boleh jawab? Afif, negatif 6 bila pindah ke sebelah, dia jadi negatif 6 juga ke ataupun dia jadi positif 6? Negatif 6. Pandai. Jadi jangan kamu ubah dia jadi positif. Ada yang ubah jadi positif. Jadi dekat sini kita akan dapat 24 per dengan negatif 6. Negatif ni still juga ada dekat sini. Sebab perpindahan kita adalah tentang daripada darab menjadi bahagi. Bukan daripada negatif jadi positif. Itu dia. Jadi dekat sini kita selesaikan 24 bahagi dengan 6. Kita akan dapat negatif 4. 24 bagi negatif 6, kita dapat negatif 4. Inilah jawapan kita punya soalan. Okey, jelas ke semua sebelum kita nak masuk kepada bahagian yang terakhir untuk kelas kita? 3, 4, 6. Jelas ke soalan 3, 4 dan soalan 6? Ada soalan nak tanya cikgu? Kai, ada soalan nak tanya cikgu, Kai? Tak ada. Tak ada. Okey. Afif, ada soalan nak tanya cikgu ke Afif? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, cikgu nak tanya last. Syah, ada nak tanya cikgu ke Syah? Tak ada cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah dekat sini. Kita akan pergi kepada soalan bentuk yang terakhir. Macam soalan dekat 9, 10, 11 dan 12. Okey, jadi masing-masing boleh fokus kepada soalan 9. Okey, kita akan pergi kepada soalan 9. Okey, soalan ni cikgu akan tunjuk sekali, kamu buat sekali. Cikgu tunjuk sekali, kamu buat sekali. Jadi masa kelas kita tak lama. Masa kelas kita ada lebih kurang 19 minit sahaja. Jadi boleh tengok betul-betul. Minggu depan dah cuti dah. Jadi minggu ni je. 2, 3x tolak 1 dalam kurungan tambah 3 sama dengan 21. Okay, tengok. Okey, jadi dekat sini dia dah ada dah dalam kurungan. Jadi macam tadi je. 2 ni darab dengan 3x. 2 darab 3 kita dapat 6x. 2 ni juga darab dengan negatif 1. Jadi dekat sini kita dapat negatif 2 tambah 3 sama dengan 21. Jadi masing-masing lepas kamu buka kurungan, kamu tengok dia ada sebutan serupa.
Apa? Negatif 2 dengan 3. Ada sebutan serupa dekat situ. Jadi bila dia ada sebutan serupa dekat situ, kamu selesaikan dulu. Maksudnya kita boleh selesaikan 6x negatif 2 tambah 3, kita dapat tambah 1 sama dengan 21. Habis. Okey, 1 ni dia dengan 21 sebutan serupa baru kamu pindahkan. Jadi ingat keadaan dia sama. Tak ada huruf X, jadi kamu boleh selesaikan dua-dua tu. Jadi 1 tu tambah pindah ke sebelah jadi tolak. Jadi dekat sini 6x 21 tolak 1 dapat 20. Okey, 6 ni darab pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi. Jadi bila kita pindah ke sebelah 20 bahagi 6. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, sekarang masing-masing cuba tekan kalkulator. 20 bahagi 6 dapat berapa semua? Cuba tekan 20 bahagi 6 dapat berapa? Afif dapat berapa Afif? 3.33. 3.33333. Sila tekan shift ABC. Okey, shift ABC tekan dapat berapa Wan Naim? 31/3. Okey, tekan lagi shift ABC dapat berapa? 10/3. Ya. 10/3. Jadi bila kamu tekan kalkulator dekat sini, kamu dapat perpuluhan. Perpuluhan yang panjang. Macam tadi bila kamu tekan, kamu boleh tekan 20 bahagi dengan 6, kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 3.3333. Kita tak nak. Jadi dekat sini situasi dia kamu kena bagi juga dapat dalam keadaan pecahan. Kamu kena bagi yang pertama jawapan tu mesti dalam keadaan pecahan. Dan pecahan yang kamu bagi mesti dalam keadaan tidak wajar. Itu cara dia. Kamu kena bagi dalam bentuk pecahan dan dia dalam keadaan tidak wajar. Ini nota sila salin. Okey, jadi kalaulah bila kamu nampak soalan yang kamu cuba buat, kamu tekan kalkulator dan jawapan dia panjang. Jawapan dia panjang. Bila jawapan dia panjang, maksudnya kamu kena bagi jawapan dalam keadaan pecahan dan bagi dalam keadaan bentuk wajar, bagi bentuk tak wajar. 3, 1/3 jangan. Kamu dapat 10/3. Inilah jawapan dia. Ini nanti kamu akan jumpa sebab kamu akan pergi kepada form 5, form 4. Nanti kamu nampak. Ada je situasi dia jadi macam tu. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh faham ke kat situ? Okey. Okey, jadi berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan 11. Cuba masing-masing selesaikan soalan 11. Cuba buat. Tengok contoh yang cikgu dah bagi tu. Lepas ni kita buat soalan lain. Okey, soalan 11 cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Dah siap? Hantar dekat cikgu
Okey, buat cikgu tunggu. Okey, 1 minit lagi. Okey, hantar kat cikgu Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Jadi kita akan cuba buat sama-samalah. Okey. Jadi 12 tambah 4 ni cikgu salin balik tau. Dalam kurungan 2x tambah 4 sama dengan 68. Okey, jadi kita selesaikan kurungan dulu. Tak kisahlah ada 12 ke kat depan ke. Okey, 12 ni kawan boleh salin. Tapi yang kita punya highlight sekarang adalah pada kurungan. 4 darab 2x kita dapat 8x. 4 darab dengan 4 kita dapat 16. Akhir sekali sama dengan 68. Jadi 12 dengan 16 dia sebutan serupa. Jadi kamu gabungkan. Jadi bila kita gabungkan kita akan dapat positif 28. Maksudnya gabung tu maksudnya selesaikanlah. Sama dengan 68. Jadi dekat sini positif 28. Cikgu, Ya. gabung terus kan, tak payah tukar-tukar weh. Apa-apa? Gabung terus 12 tu dengan 16. Maksudnya tak payah tukar dah lah. Kita selesaikan terus. 12 tambah dengan 16 dapat 28. Jelas? Okey ke Wafi? Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi pula. Cikgu akan teruskan. Okey, sorry. Okey, Durani. Okey, 28 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 28, 8x. Dekat sini 68 tolak 28 kita dapat 40. Ni 8x, 8 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi x dekat sini sama dengan 5. Okey, Durani, doakan cikgu Okey, Durani dah keluar. Okey, jadi inilah jawapan dia. Nombor 11. Jadi kalau kamu bahagi, kamu dapat nombor bulat terus, janganlah kamu tinggalkan 40/8 macam ni. Kamu terus buat dia punya jawapan. X sama dengan 5. Jelas ke semua soalan nombor 11? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak test power masing-masing. Kita akan pergi kepada soalan nombor 10 dengan soalan nombor 12. Tapi tak apalah. Cikgu akan buat nombor 10. Jadi kamu bandingkan dengan yang cikgu dah buat nombor 11, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 10. Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 10. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Perbezaan antara soalan nombor 11 dan soalan nombor 10. Okey, tengok Okey, soalan nombor 10 macam biasa. Benda sama je. Kita buka kurungan. 2 darab dengan X kita dapat 2X. Alamak, warna merah pula Okey, ni. 2X. Okey, 2 darab dengan 1 kita dapat 2. Tambah 3X sama dengan 37.
Okey, sekarang ni dekat soalan nombor 10, yang sama lepas kamu buka kurungan, yang sama lepas kamu buka kurungan adalah yang ada X. 2X dan 3X. Jadi yang ni kamu kena selesaikan dulu. Tadi dekat soalan nombor 11, kamu selesaikan 12 dengan 16. Sebab dua-dua ni tak ada ayat, tak ada X. Okey, jadi soalan nombor 10, dua-dua ni ada X. Selesaikan yang tu dulu. Jadi dekat sini 2 tambah 3 kamu dapat 5X tambah 2 sama dengan 37. Lepas tu cikgu cakap lepas setiap kali dalam matematik, dalam matematik tak kisah dekat ungkapan algebra ke, dekat persamaan algebra ke, lepas kamu buka kurungan, benda yang kamu kena tengok ada tak sebutan serupa. Jadi sebutan serupa dia boleh jadi dalam keadaan nombor tu dua-dua tak ada huruf, ataupun lepas kamu buka kurungan nombor tu dua-dua ada huruf. Dia bergantung kepada soalan, tapi tu konsep dia. Tu konsep dia. Okey, jadi 2 ni selesaikan macam biasa, positif dia jadi negatif. 37 tolak 2. 37 tolak 2 dapat 35. 5 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini 35 bahagi 5 kita dapat 7. Ni jawapan nombor 10. Jelas ke semua? Soalan nombor 10 cikgu tunjuk, boleh faham? Okey. Okey, last. Soalan yang terakhir untuk hari ni adalah soalan nombor 12. Okey, salin elok-elok soalan nombor 10 dalam buku kamu dan kita cuba buat soalan yang terakhir untuk hari ni adalah soalan nombor 12. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Cuba selesaikan. Waalaikumsalam Durani. Wow, Afif. Oh, lajunya. Bagus. Laju. Okey, bagus. Selamat malam. Ya, kenapa tu? Hanif boleh buat tak tu? Boleh, boleh. Okey. Okey, An Alisara, bagus. Okey, jadi habis sudah habis sudah masa yang diberikan. Cikgu ada masa 2 minit lebih je. Jadi soalan nombor 12 ni salin dan hadamkan elok-elok. Okey, soalan nombor 12, 3x negatif 2 darab dengan 6. Kita dapat negatif 12x. Negatif 2 darab dengan 3. Kita dapat positif 6 sama dengan 42. Okey, lepas kita buka kurungan, yang sama sekarang ni adalah 3x dengan 12x. 3 tolak dengan 12, kita dapat negatif 9x tambah dengan 6 sama dengan 42. 6 ni positif.
Jadi 6 tu positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 42 tolak dengan 6, kita dapat 36. Jadi dekat sini cikgu pesan satu-satu. Kalau kamu nampak dia negatif, bukanlah bermaksud lepas kamu pindahkan dia jadi positif. Kalau dia darab jadi bahagi atau bahagi jadi darab, kalau dia ada negatif, bawa sekali negatif dia. 36 bahagi negatif 9, kamu dapat negatif 4. Inilah jawapan soalan nombor 12. Jadi cikgu harap jelaslah kelas kita untuk hari ini. Okey, kelas kita hari ini adalah penutup untuk algebra. Sebab nanti form 3 kita tak pergi sangat dah kepada fokus untuk algebra. Tak betul, kita tak pergi sangat dah. Tapi masalahnya dalam bab-bab di tingkatan 3 ada algebra. Dia ada algebra. Jadi cikgu tak nak masa buat soalan yang ada algebra tu kita jadi loading, tak nak. Sebab kita dah habis dah, kita dah study dah 1 bulan 2 ni. Okey, jadi minggu depan tak ada kelas, nanti cikgu maklumkan dalam grup. Khamis pun tak ada kelas, jadi minggu ni ada 1 kelas sahaja. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Bukalah kamera sikit, dah nak habis ni. Cikgu. Ya. Minggu ni Rabu dan Khamis ada kelas kan? Tak ada. Esok pun tak ada? Esok tak ada. Maksud cikgu, Okey. kelas cikgu ada lah. Kalau Wafiuddin nak masuk kelas esok malam, ada lagi. Tapi belajar benda yang sama lah. Belajar benda yang sama je. Maksudnya latihan pun latihan sama. Jadi esok ialah ada, Khamis ada, tak ada? Untuk minggu ni, untuk kelas rumusan algebra, ada sekali je seminggu. Minggu depan tak ada dah. Faham. Okey, jadi sekarang dah pukul 7.30. Cikgu minta maaf salah silap cikgu. Nanti apa-apa cikgu akan update dalam WhatsApp, nanti baca Okey, jadi sampai situ sahaja. Cikgu harap semua dapat salin yang elok, nota dan latihan cikgu bagi. Okey, selamat petang, selamat berehat dan assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama-sama Wan Naim. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu.